Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. InsyaAllah tuan-tuan dan puan sekalian, pada petang Rabu yang mulia ini, yang berkat ni, insyaAllah kita nak bercakap berkenaan tentang topik yang sama lagi. Kita nak bercakap berkenaan tentang tafakur, ataupun kita boleh panggil sebagai orang kata apa, merenung ataupun berfikir. Itulah tafakur, tuan-tuan dan puan sekalian. Di mana dalam Islam, aktiviti tafakur ini sangat-sangat dianjurkan, sangat-sangat digalakkan. Iaitu apa? Untuk kita sebagai Muslim, sebagai orang Islam, memikirkan orang kata apa, tanda-tanda alam ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ini dan segala kejadian yang berlaku di sekitar kita ini. Yang mana kalau tuan-tuan pasangan, minta maaf kalau saya silap, ada yang mungkin hadis ataupun minta maaf saya sebut kalau bukan, yang mengatakan bahawa kalau ini hadis, merenung sesaat lebih besar nilainya daripada amal-amal kebajikan yang dikerjakan. Merenung sesaat. Jadi tuan-tuan dan sekalian, itulah orang kata apa, pentingnya untuk kita mempraktikkan tafakur ini, iaitu merenung dan memikirkan tentang apa yang terjadi, apa yang berlaku di sekeliling kita ini, yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan untuk kita. Dan juga tuan-tuan dan puan sekalian, dalam Quran sendiri, dalam Quran pun ada menyatakan sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda orang yang berakal, iaitu orang apa? Orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring. Masya Allah, tuan-tuan dan puan sekalian, ini orang kata satu peringatan untuk diri saya sendiri. Yang mana ketika kita diri, kita ingat Allah tak? Na'udzubillah min zalik, kalau kita buat maksiat, tuan-tuan dan puan sekalian, na'udzubillah min zalik, saya minta doa, minta Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan saya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, dalam apa orang kata apa, dalam kajian, dalam tulisan-tulisan yang berkenaan tentang tafakur ini, ada yang menyebutkan bahawa merenung ataupun orang kata apa, memikirkan kejadian alam dan segala fenomenanya ini, boleh orang kata apa, membawa kepada kita rasa dekat dengan keberadaan pencipta kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau untuk para sufi pula, tuan-tuan dan sekalian, bertafakur ini dia bukan hanya dijadikan orang kata apa sebagai satu sarana untuk mengetahui keberadaan Tuhan, keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Malah tuan-tuan dan sekalian, bagi orang sufi, mereka ini menilai dan iaitu rahsia dari sesuatu yang mereka renungkan. Kemudian mereka sedar bahawasanya objek itu diciptakan bukan dalam keadaan yang sia-sia. Jadi orang sufi ini dia menyatakan bahawa tafakur ini adalah satu metod ataupun satu jalan yang sangat berguna untuk kita memperoleh pengetahuan hakiki tentang Allah Subhanahu Wa Taala, tentang pencipta, tentang Tuhan. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, ini adalah pesanan untuk diri saya sendiri. Adakah kita ni rajin bertafakur ke tidak? Adakah kita ni selalu bertafakur ke tidak? Tuan-tuan dan puan sekalian, sungguh tafakur ini satu amalan, satu aktiviti yang sangat-sangat baik, sangat memberi kesan kepada hati kita, kepada iman kita. Jadi boleh kita sebut seorang orang kata apa, tokoh sufi, seorang sufi, iaitu nama dia Abu Al-Qasim Abdul Karim Al-Qushairi. Dia mengatakan, kalau kita sebut berkenaan tentang tafakur ini, iaitu kita katakan sebagai orang kata apa, untuk meraih pengetahuan hakiki yang kita sebut sebagai sir, S-I-R-R, sir. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kalau kita sebut sir ini, dia beza. Kalau bagi orang, maksudnya orang sufi dan mungkin orang biasa macam kita ni, bagi orang biasa macam kita ni,
macam saya ni, tafakur ini dianggap sebagai orang kata apa, kegiatan untuk mengenal Tuhan melalui akal. Tapi bagi orang sufi lah, dia melalui hati. Jadi tuan-tuan sekalian, ini ada perbezaan mungkin di kalangan kita sendiri pun. Ada yang mengatakan akal dan hati itu berbeza. Ada yang mengatakan akal dan hati itu satu. Terpulang pada anda. Saya yang tidak tahu sangat ni pun, tuan-tuan dan puan sekalian, kita ikut mana yang kita rasa okey, rasa yang lebih baik. Yang penting kita tak bercanggah daripada sudut akidah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, bagi ya tadi kita sebut tokoh sufi yang lain, kita sebut sebagai orang kata apa? Ya, sebagai pencambahan idea dalam fikiran kita berkenaan tafakur ini. Seorang tokoh yang namanya Al-Asfahani menyebut tentang tafakur ini, iaitu kekuatan yang mana bekerjanya kekuatan itu dengan dipandu oleh akal, dibimbing oleh akal. Ya, maknanya tafakur ini dibimbing oleh akal. Manakala tokoh yang kita kenal Al-Qaradawi mengatakan bahawa dengan kelebihan itulah yang kita dapat ada itulah yang membezakan manusia kita ini yang mempunyai kelebihan ataupun potensi untuk bertafakur ini. Itulah bezanya manusia ini dengan haiwan. Tuan-tuan dan puan sekalian, kalau kita betul-betul manfaatkan tafakur ini, tuan-tuan dan puan sekalian, ya, macam disebut tadi, pertama kita akan rasa dekat dengan pencipta kita, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Manakala kalau bagi orang sufi pula, itu menggunakan hati. Tapi bagi orang biasa macam kita ni, kita rasa dengan menggunakan akal terpulang. Seorang lelaki bila bertanya kepada Ummu Darda setelah wafatnya Abu Darda mengenai ibadahnya, tuan-tuan sekalian, Ummu Darda ni berkata, hari-hari beliau diisi dengan tafakur. Masya-Allah. Jadi sebagai pengajarannya, sebagai saranannya, tuan-tuan sekalian, saya mengingatkan diri saya, okey, marilah kita study, marilah kita pelajari, marilah kita terokai berkenaan tentang tafakur ini. Kerana tafakur ini satu budaya, satu amalan, satu aktiviti yang sudah jauh daripada diri saya. Sebab kita leka dengan handset, kita leka dengan media, kita leka dengan sosmed, yang akhirnya membawa kita jauh daripada agama. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, mari kita renungkan apa yang telah disampaikan, dan sebenarnya ialah untuk diri saya, tapi tuan-tuan sekalian, jika ada manfaat untuk anda semua kita dapat sesuatu, insya-Allah. Jadi sekian saja daripada kami di laman Sumber Inspirasi YouTube channel. Okey, kita jumpa lagi akan datang di Inspirasis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami doakan agar anda semua bahagia, berjaya dunia dan akhirat, insya-Allah. Jumpa lagi.